For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrek sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Sidrek. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli Sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengantara-pengantara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengantaraan berakhir. Atau kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka proses pengantaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya.
Keputusan yang berpihak kepada ahli sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan. Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, sidrek akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, sidrek akan menutup kes. Izinkan sidrek membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrek.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Hai, selamat sejahtera dan selamat datang ke webinar kita pada hari ini. Webinar kita hari ini bertajuk membongkarkan mitos dalam dunia saham. Dan buat pengetahuan semua, webinar kita pada hari ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LifeChamp. So, hari ini webinar kita kita membawa satu penceramah yang khas, iaitu Mr. Johnny Tiang. Hai Encik Johnny. Halo, Apa khabar? Jas. Khabar baik. Khabar baik. Okey, dah makan ah? Sudah, baru berbuka tadi. Wow, bagus. Okey, sebelum Syaz mulakan kita punya webinar, izinkan Syaz untuk membaca disclaimer terlebih dahulu. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian dan keputusan pelaburan dari perdagangan yang dilakukan. Okey, mari kita kenali latar belakang Encik Johnny Tiang. Encik Johnny Tiang merupakan engineer dan juga pelabur. Beliau mempunyai 10 tahun pengalaman dalam pasaran saham dan mempunyai telah melatih lebih daripada 1,000 pelabur saham di seminar dan webinar. So, wow, Encik Johnny Tiang sangat special. Dia ada visi dan misi, iaitu menolong khayalat ramai, memahamikan kepentingan melabur dan memberikan sumbangan positif dan inspirasi kepada masyarakat tentang pentingnya kita mula melabur, dan juga Encik Johnny Tiang punya nombor last punya visi dan misi, iaitu membawa mesej ke bahawa pelaburan boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja dan pada bila-bila masa dan di mana-mana jua. Okey, Encik Johnny Tiang. Okay. Are you ready? Yep, boleh. Okey, Encik Johnny, Syaz akan paskan webinar ini kepada Encik Johnny untuk teruskan. So, izinkan saya share screen. Okay, all the best. Alright. So, I akan share screen. Okay. So, nak confirmkan dengan semua orang, boleh nampak tak I punya screen? Kalau boleh, boleh tekan 1 dalam chat. Kalau tak boleh, sila tekan 2. So far semua okay ke? Nice. Okay. Nice. Okay, terima kasih semua. So, okay, malam ni kita ada berapa mitos yang I nak share dengan semua orang. Okay, so malam ni ada 6 mitos yang kita selalunya dengar dari orang lain. So, kita akan go through one by one. So, yang pertama adalah jual pada Mei dan lari. I rasa semua orang lagi familiar lah kalau kita cakap dengan English, which is sell in May and go away. Okay, so kedua kita akan cakap pasal window dressing. Okay, apakah itu window dressing, and then adakah window dressing di Malaysia wujud? Okay, dan ketiga, melalui pelaburan kita akan kaya atau miskin dengan serta-merta. Okay, so nombor 4, adakah melabur kita samakan dengan berjudi? Okay, so yang kelima, saya tidak cut loss, saya tidak akan rugi. Okay, so kita akan tengok ada contoh-contoh untuk nak share dengan semua orang. So
yang paling terakhir, kejatuhan saham setiap 10 tahun. Saya rasa semua orang pun pernah dengar kan. Setiap 10 tahun saham kita akan turun. So nanti kita pun akan kaji sama-sama. Okay. So, okay, mungkin dalam kita punya webinar nanti mungkin akan go through macam chart lah, technical chart. So, akan pakai chart Nexus lah kalau ada yang nak go through dengan chart. Okay. So, kita start, mulakan dengan pertama sekali. So, sell in May and go away. Oh, ni pengenalan. So, kita terdapat banyak peribahasa, simpulan bahasa atau banyak ungkapan yang terkenal dalam pasaran saham. So, kita kena tahu kenapakah ayat-ayat tersebut ni sering diungkit dalam pasaran saham. Dia mesti ada cerita-ceritanya kenapa ungkapan-ungkapan ni selalunya diceritakan. Okay, so hari ini kita akan menerokai ungkapan-ungkapan tersebut dengan mengkaji dengan data-data. So yang kita cakap semua ni adalah berdasarkan data-data. Okay, kalau kita cakap-cakap saja, cakap-cakap kosong, tak ada data, itulah kita cakap bersembang. Okay, so kalau kita menerokai bersama-sama dengan data-data ni, kita cakap kita mengkaji. Okay, so kita akan mengkaji yang 6 mitos tu, ataukah dia mitos ke atau dia fakta. Okay, so I letak gambar ni. I rasa semua orang pun tahu kan ni dalam Scotland ada satu cerita lah. Okay, ni Loch Ness. Okay, so adalah banyak orang tulis ni gambar lama lah. Ada orang juru gambar ambil gambar. So mereka nampak benda ni. Ni macam seekor dinosaur lah. Okay, so adalah orang cakap ni actually hidung gajah saja semua ni. Tapi sebab dulu teknologi tak canggih lagi. So kalau sekarang ni teknologi kita dah canggih. So kalau kita tengok movie sekarang ni kan banyak vlog ke, mereka pergi mana-mana pun pakai kamera ke, pakai vlog ke. So dengan kemajuan teknologi kita dapat membongkarkan semua, adakah dia mitos ke fakta. Okay, so kita akan go through the first one. Yang mitos pertama ni. Ya, jual pada Mei dan lari. Kalau bahasa Melayu ni cakap ni macam ni lah. Kalau English dia sell in May and go away. Kalau tengok dia boleh rhyme kan. Belakang sell in May, go away. Okay, so okay, apakah tu sell in May and go away? So orang biasanya cakap pasaran saham akan mula jatuh pada bulan Mei. Okay, bulan Mei ni bulan depan dah. Okay, bulan ni bulan April, next month dah bulan Mei. So dia akan jatuh lagi teruk pada bulan Jun dan hidup kembali di bulan Julai. Bulan Mei jatuh, bulan Jun jatuh lagi teruk, bulan Julai akan hidup kembali. Okay, so syarikat-syarikat akan mengumumkan keputusan suku pertama dari January ke March pada bulan Mei. So suku pertama ni kita dari bulan January ke bulan March. So biasanya company-company ni akan mengisytiharkan mengumumkan dia punya keputusan pada bulan Mei. Okay, kalau ada company-company yang lagi bagus, yang lagi confident dengan dia punya result, biasanya mereka akan mengumumkan lagi awal. Macam awal bulan Mei ke, bulan pertengahan Mei ke. Okay, so tu depends on the company lah. Company tu bila mereka nak mengumumkan. Tapi biasanya kalau awal-awal mengumumkan tu mungkin dia confident dengan dia punya result. Okay, so biasanya pada bulan January kebanyakan pelabur masih dalam honeymoon. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab bulan 12 ni macam kanak-kanak cuti kan, bawa kanak-kanak pergi cuti Malaysia ke, melancong ke. And then bulan January ada cuti lagi ke, then baru slowly lambat-lambat kita baru ada mood nak for the new year, tahun baru. Okay, so bulan January biasanya kebanyakannya dalam honeymoon. Lepas tu tambahan pula terdapat banyak cuti dalam suku pertama. Okay, kita ada Chinese New Year, ada cuti kalau dekat KL ada wilayah persekutuan KL ke, so banyak cuti. Dan bulan Februari adalah lebih singkat kalau kita berbanding dengan bulan lain. So Februari 28 hari atau 29 hari kalau berbanding dengan hari-hari lain. Okay, justru hari perniagaan yang singkat dalam suku pertama akan menyebabkan keputusan yang kurang memberansangkan. Okay, ini untuk macam syarikat-syarikat yang dalam industri yang pembuatan, yang membuat barang. So kalau hari perniagaan mereka lagi singkat, so
dia biasanya keputusan akan kurang memberangsangkan sebab kuantiti mereka kurang. Okay, so kita akan cakap dengan ni jual pada Mei dan lari. So kita so before this sebelum ni I akan cakap I menggunakan dua indeks, iaitu indeks FBM KLCI dengan indeks FBM Small Cap. Okay, dari tahun 2010 sampai 2021 sampai tahun lepas. Okay, so data-data ni adalah sangat valuable, sangat penting. So yang ni actually data-data ni I memang pergi korek setahun demi setahun. Okay, so harap-harap semua orang boleh berfaedah dari ni. Okay, so apakah itu indeks FBM KLCI? Okay, dia mengandungi 30 syarikat terbesar di Malaysia dan dia mewakili ekonomi Malaysia. Okay, and then untuk indeks bermodal kecil FTSE Bursa Malaysia atau kita kenali sebagai FBM Small Cap, dia merangkumi 98% syarikat di pasaran utama in the main market Malaysia, tapi dia tak termasuk indeks 100 teratas FTSE Bursa Malaysia. So ada satu gambar aja di sini. Okay, ni snapshot ni adalah dari kita punya Bursa Malaysia punya website. Okay, so kita tengok macam ni. Pasaran utama ni maksudnya main market. Okay, main market kita ada indeks FBM KLCI. Lepas tu kita ada indeks pertengahan 70 FTSE Bursa Malaysia. So ini dua sebab FBM KLCI kita ada 30 company. So indeks pertengahan ni 70. So kalau kita 30 tambah 70 dia adalah indeks 100 teratas FTSE Bursa Malaysia. Okay, kalau kita tambahkan dengan small cap company, so ni tambah dengan ni kita akan jadi indeks emas FTSE Bursa Malaysia. Okay, so actually saya pakai FBM KLCI dan FBM Small Cap untuk kita punya kajian. So kalau anda semua free ke lapang, bolehlah kita pakai indeks emas FTSE Bursa Malaysia sebab yang indeks emas ni dia merangkumi all the big companies, semua syarikat-syarikat yang besar. Okay, tapi untuk malam ni tujuan akan pakai FBM KLCI dengan FBM Small Cap. Okay, so okay, inilah data-data kita ni. So I akan go through cakap satu demi satu. So dari 2010 sampailah 2021 last year. So kita nampak ni, okay, ni buka tutup dengan beza. So buka ni maksudnya on the first day, hari pertama adanya trading day, berapakah indeks kita, dan yang tutup ni pada hari terakhir 31 Disember ke, kalau 31 Disember tu cuti, so 30 Disember apakah nombor terakhir. Okay, okay, so yang ni beza, maksudnya tutup tolak dengan buka. Okay, so kalau kita tengok yang ni semua ni, okay, kita akan mendapati ada 6 data ni yang hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 data yang hijau yang positif, maksudnya dia tutup lagi tinggi daripada buka. Lepas tu 6 data yang negatif. So maksudnya, for example kita ambil yang ni. Contohnya dia buka 1859 pada 1st of January, tapi dia tutup 31st of December ni 1740. So maksudnya dia dah dalam tahun 2018 dia dah turun, dah jatuh 118 point. Okay, so ada satu data ni kita purata kenaikan 30.22. Maksudnya I ambil semua 6 digit yang positif ni, saya bagi dengan 6, so dia 30. Okay, kalau jatuh ni purata kejatuhannya dia jatuh 55.20. Okay, so apakah masuk ni? So masuk yang I nak bawa dalam sini adalah kalau dia jatuh teruk. Kalau dia naik sikit saja. Okay, kalau berbanding dengan kejatuhan dia. So kalau kita tengok pada ni bulan Mei sahaja, so dia punya peratusan 50% positif, 50% negatif dalam 12 tahun di Malaysia. Okay, ni maksudnya dia tie lah, seri. Okay, so kita tengok tadi kita cakap bulan Mei jatuh, bulan Jun jatuh kan? So kita tengok bulan Jun. Okay, dalam bulan Jun kita akan mendapati bahawa ada 8 data kita yang positif. Lepas tu ada 4
4 data yang negatif. Okay, so maksudnya bulan Jun nampaknya kita akan ada lagi banyak positif kalau berbanding dengan kejatuhan dia. So kalau kita ambil purata kenaikan dia, okay, 21.16. Turun dia 36.90. Maksudnya dia jatuh pun jatuh lagi banyak kalau berbanding dengan kenaikan. So kalau kita ambil data ni 8 dengan 4. 8 ni maksudnya 67%. Okay, dari 12 tahun ni 67% data yang kita ada membuktikan Jun adalah positif. 32 adalah negatif. Okay. So kita tengok bulan Julai sekarang ni. Dari 2010 sampailah 2021. So lagi semua data tak ada, kita just kira saja yang hijau. So kita ada 7 data yang hijau, 5 yang negatif, yang merah. So purata kenaikannya kalau dia naik adalah lebih kurang purata dia 39.96. Kalau jatuh ni 24.08. So kalau kita tengok secara keseluruhannya 58% adalah positif, 42% adalah negatif. So yang apa yang kita cakap tadi negatif bulan Mei jatuh, Jun jatuh, Julai naik. Okay, ni untuk FBM KLCI saja. Okay, so sekarang ni kita tengok dari technical chart. Okay, ni chart ni I ambil dari Yahoo Finance. Yang ni adalah daily chart. Okay, so weekly chart, sorry. Okay, so kalau anda semua, ini daily chart, sorry. So kalau anda ada pakai software yang lain, TradingView ke atau Chartnexus ke, okay, kamu boleh tengok yang data-data yang tahun lepas lah. Okay, so untuk 2016 ni untuk FBM KLCI merah, hijau sebab ni bulan Jun dia dah naik. Okay, lepas tu bulan Julai pun dia naik. Okay, sebab dia closing sini kan, lepas tu dia naik. Maksudnya dia hijau kalau dia punya tutup adalah tinggi daripada dia punya pembukaan. Okay, so untuk 2017 okay, dia merah. Bulan Jun merah, bulan Mei merah, bulan Jun merah sebab dia jatuh lagi teruk, dan bulan Julai pun merah. So maksudnya untuk 2017, Mei, Jun, Julai semua jatuh. Okay. Lepas tu untuk 2018, so kita nampak dia jatuh, lepas tu jatuh lagi. Okay. Lepas tu pada bulan Julai baru dia recover, dia balik. Okay, dia dah positif balik. Untuk 2019, okay, bulan Mei dia hijau, dia naik. Lepas tu dia naik lagi in June. Okay, lepas tu bulan Julai dia jatuh. Okay, so dia merah. Untuk 2020, okay. So bulan Mei dia naik. Lepas tu bulan Jun dia turun. Lepas tu bulan Julai dia naik balik. Okay. Okay. Untuk last year 2021. So bulan 5 dia jatuh. Bulan Mei, bulan Jun jatuh, bulan Julai pun jatuh. Okay. So yang ni adalah dari segi chart, lagi senang kita nampak sebab dari segi semua. Tadi data-data tu adalah dalam nombor. So kita pun boleh nampak dari dua-dua segi. Okay. So tadi kita cakap pasal FBM KLCI, our index yang 30 company syarikat besar. So sekarang ni kita tengok FBM small cap. Okay, kenapa saya suka cakap pasal saya nak letakkan small cap? Sebab saya rasa kita semua adalah retailer, maksudnya kita pelabur-pelabur kecil. So kita biasanya akan lagi suka beli saham-saham yang kecil. For example lah, contohnya kurang daripada RM1 kalau berbanding dengan satu saham yang RM10. Okay, so that's why saya letakkan FBM small cap. Okay, sebagai rujukan saja as a reference. Okay, dari 2010 sampai 2021 kita nampak hanya ada pada bulan Mei hanya ada 2 tahun yang hijau, manakala 10 tahun yang merah. Okay, so kalau purata kenaikannya 2000, okay, average lepas tu kalau turun dia 597. So kalau kita tengok dari 12 tahun ni hanya 17% yang positif.
Okay, manakala 83% adalah negatif. So untuk FBM small cap dalam bulan Mei memang kau jatuh lah. Daripada 12 tahun, 10 tahun yang negatif. Okay, untuk bulan Jun pula, okay, kita tengok dari 2010 sampailah 2021. So ada 6 data yang positif, 6 data yang negatif. Maksudnya dia seri. Okay, 50% positif, 50% negatif dari segi 12 tahun untuk bulan Jun sahaja. Okay, so kalau kita tengok yang terakhir, small cap untuk bulan Julai. Okay, untuk bulan Julai. So, kita ada 9 data yang positif. And then, lepas tu kita ada 3 data yang negatif. So, apa yang kita boleh nampak dari sini? Dari duration untuk jangkaian 12 tahun ni 58% adalah ni macam ada kira salah ni. Ni should be 75%, sorry. 75% adalah positif, manakala 25% adalah negatif. Okay, ni ada salah sikit kan? Semua ambil perhatian sini. 75 dengan 25. Okay, so apakah kita boleh buat kesimpulan? So, tadi kita combinekan FBM KLCI dengan kita punya FBM small cap untuk bulan 5, 6 dengan 7. Okay, so kita tengok sekarang ni. So, saya ada combinekan, menggabungkan FBM KLCI dalam bahagian kiri dengan small cap dalam bahagian kanan. Okay, so bulan 5, 6, 7. Small cap 5, 6, 7. So kita nak tengok yang sekarang ni, sell in May and go away. Adakah sell in May dia cakap May akan jatuh, so dia suruh semua orang lari? Adakah ungkapan tu betul? Lepas tu Jun dia suruh semua orang lari sebab dia akan jatuh lagi teruk, dan Julai akan naik balik. So kita dengan data 12 tahun ni kita tengok. So sekarang ni saya akan tambahkan bulan Mei untuk FBM KLCI dan bulan Mei untuk small cap. So I ada 24 data. Bulan Mei ni ada 12 tahun kan? Dengan small cap Mei ada 12 data. Okay, so 6, 6, 2, 10. Okay, so kalau saya tambahkan semua, saya ada 8 positif dengan 16 negatif. So untuk bulan Mei, 67% adalah negatif. Okay, daripada 24 data ni, 24 tahun, kita boleh cakap 67% dia punya peratus adalah negatif. Okay, untuk bulan Jun pula, okay, kita ada 58% yang positif. Maksudnya dalam 24 data ni, kita boleh cakap lebih daripada separuh adalah positif. Okay, untuk bulan Julai pula, okay, kita ada 67% yang positif. Okay, so sekarang ni kita akan tengok tadi yang biasanya sell in May go away. Mei nampaknya dari data-data kita ni, Mei kita kena lari sebab dari kita punya data semua ni dia adalah negatif. Kebanyakannya adalah negatif. Kebanyakan. Ini bukan 100% ya. Okay, ni kebanyakannya negatif. Bulan Jun, okay, kita dah boleh aim nak masuk market. Julai pun okay, dah positif. Okay. So, berdasarkan data-data semua kita ni, sell in May and go away adalah mitos. Okay, kenapa I cakap macam ni? Sebab, tapi, okay, kenapa I cakap adalah mitos? Sebab, okay, dia merupakan macam segelas air. Okay, segelas air ni kita boleh cakap, kita isi half lah, kita isi separuh. Orang akan cakap dia separuh penuh. Yang lain cakap dia separuh kosong. Okay, so kalaulah sell in May go away, maksudnya semua orang lari, maksudnya dia adalah satu bulan yang baik untuk kita simpan, kita beli, padahal semua orang dah jual, okay, market sudah low, itulah masa untuk kita start untuk kutip balik. Okay, so yang ni, kalau orang cakap sell in May go away, kita jangan believe. Okay, based on the data, even though dia cakap macam ni, tapi yang lagi penting, kita sudah tahu data ni, apa yang kita kena buat dari data-data ni. Okay, kita dah meluangkan banyak masa untuk dapatkan semua data ni, 12 tahun ni. So, kita kena tahu apakah yang kita kena buat. Okay, so
That's why saya akan recommend kalau bulan Mei ni banyak orang jual kan. Okay, kita kena aim company-company, syarikat-syarikat yang baik, yang kita rasa dia punya fundamental adalah kukuh, then baru kita boleh aim. Kita boleh simpan, okay, beli sikit-sikit, lepas tu bulan Jun, bulan Julai, kalau lah kita untuk long term, kita boleh simpan. Kalau kita hanya untuk short term saja, 1 bulan, 2 bulan ke, okay, then kita boleh consider jual, ambil profit. Okay, tapi okay, kita tengok pada tahun 2020. In 2020 kita ada COVID-19. So dia merupakan masa yang terbaik untuk kita beli saham. So kalau kita tengok chart kan, memang masa COVID tu memang jatuh. So masa tu adalah yang terbaik untuk kita kutip. Macam company-company yang jatuh teruk ke last time, ada macam teknologi counter ke, dengan macam tenaga, bukan tenaga, macam banking sector, Maybank ke, semua pun jatuh banyak. So itulah masa yang terbaik untuk kita kutip balik. Okay, so ni mitos pertama ni, jual pada Mei dan lari. So ni actually dia just satu ungkapan saja. So yang lagi penting, apakah kita akan buat, apakah tindakan kita setelah kita tahu yang semua data-data ni. Okay, so kita tengok yang mitos yang kedua ni, window dressing. Okay, saya cuba nak cari Melayu yang menggambarkan window dressing. Okay, letak dalam Google, lawak lah semua keluar pun, I pun tak tahan pula lah. So I letak lah window dressing, I italicizekan dia. Okay, sengit sikit, window dressing. So apakah itu window dressing? Okay, so window dressing dia merupakan aktiviti di mana pengurus dana atau kita kenali sebagai fund manager, dia akan menolak harga sesuatu saham supaya nampak cantik dalam laporan kewangan. Okay, so sekali lagi ya, window dressing whereby dia punya fund manager akan beli saham tu, beli banyak, menolak saham supaya nampak cantik dalam laporan kewangan. Okay, so biasanya pengurus dana akan menjual saham yang tidak memberansangkan dan membeli saham yang lebih berpotensi. Okay, dia macam ni. Okay, fund manager kita boleh anggap dia dia bulan Januari ni. Okay, biasanya kalau kita nak tengok keputusan orang kan, betapa baiknya dia punya performance, kita akan ambil sebelum dengan selepas. So sebelum ni adalah bulan Januari, selepas ni adalah bulan 12. Okay, so fund manager dalam bulan 12 ni dia akan menolak, dia akan, okay, ada dua cara lah. Okay, so kalau dia memang yang rajin ke, dia akan tengok dalam dia punya portfolio apa saham yang tak bagus. Kalau macam yang tak bagus ni, dia akan buat switching. Switching maksudnya dia jual yang tak bagus, lepas tu dia beli yang lagi bagus. Okay, ni cara pertama. Cara kedua ialah dia akan tengok dia punya existing punya yang sedia ada dalam portfolio dia, dia akan terus membeli lagi untuk menolak harga tu tinggi. Supaya nanti kalau orang tengok dia punya report card, okay, dia punya laporan, dia tengok, oh ni dia, okay, fund manager ni bagus sebab dia punya keputusan dah naik 10% macam tu. Okay, so dia tujuannya adalah untuk membentangkan kepada pelanggan atau pemegang saham supaya bahawa prestasi portfolio mereka adalah sihat dan bagus. Okay, so bukan saja kita dapat melihatnya dalam dana, kita boleh dapat melihatnya dalam indeks kita. So indeks kita pun ada window dressing juga. Okay, so begitu juga kita akan menerokai FBM-KLCI dengan small cap. So lagi ada data untuk kita punya ni window dressing. So dalam bulan Disember, okay, ni untuk FBM-KLCI. Dalam 12 tahun ni, 2010 sampai 2021, okay, kita pakai kaedah yang sama, cara yang sama untuk tengok. Okay, kita ada 9 data yang positif. Okay, 3 data yang negatif. Okay, maksudnya kita ada 9 data whereby dia punya hari terakhir market adalah lagi tinggi daripada hari pembukaan dia, hari pertama pembukaan. So naik 9 versus dengan 3. Okay, so 75% adalah positif, manakala 25% adalah negatif. Okay, apa yang kita boleh tahu dari segi sini? So maksudnya window dressing kita wujud. Okay, sebab semua fund manager akan menolak dia punya harga saham naik. Okay,
Ni untuk Disember. Okay, ni untuk small cap pula. Small cap, adakah dia repeat benda yang sama? Okay, so dari data kita ni untuk 12 tahun ni, okay, kita ada 10 data yang hijau. Lepas tu ada 2 data yang merah. Okay, so maksudnya 83% adalah hijau, 17% adalah merah. Okay, so maksudnya untuk FBN small cap yang window dressing ni pun wujud. Okay, so tapi sekarang ni kita nak tengok selepas window dressing pada bulan Disember, macam mana dengan bulan Januari? Okay, takkan kita tengok satu bulan saja. So kita pun tengok juga bulan Januari, prestasi bulan Januari. So biasanya kita tahulah kan, New Year, pada tahun baru, permulaan baru, dan kita punya pasar Malaysia pula. Okay, untuk FBM KLCI dari 2011 sampailah 2022, which is this year lah, tahun ni. Okay, January, untuk January, bulan Januari sahaja. Okay, kebanyakannya negatif. Hanya ada 3 tahun yang positif. Manakala ada 9 tahun yang negatif. Okay, so kalau kita dalam segi peratus ni, 25% saja yang positif. 75% adalah negatif. Apakah maksud ni? Maksudnya, okay, pada bulan Disember, fund manager ke dah puas, dah bertungkus lumus, bersusah payah tolak from dia punya report card pergi naik, semua positif. Bulan Januari semua orang okay, dah lepas tangan. So boleh nampak semua dah negatif. Okay, hanya ada 3 tahun yang positif. So kalau kita tengok dari segi small cap pula, okay, lebih kurang samalah. 6 yang positif, 6 yang negatif. Maksudnya 50% positif, 50% negatif untuk small cap yang untuk bulan Januari. Okay, so inilah satu lagi angle dari ini chart. Okay, kita hanya tengok yang berapa tahun lah, 2016 Disember dengan 2017 Januari. So dalam chart ni ada 2 bulan, Disember dengan Januari. So kita nampak ni bulan Disember ni positif. Okay, sebab dia punya tutup bulanan tutup lagi tinggi daripada dia punya pembukaan. Okay, so untuk bulan Januari untuk 2017 positif. Okay, 2017 Disember positif, 2018 positif. Okay, 2018 Januari. So ni untuk 2018 Disember dia negatif, 2019 Januari dia negatif. Okay, so untuk 20 Disember 2019 positif. Okay, January 2000 negatif. Nampak atas tu gap down dekat sini. Okay, lepas tu untuk ni 2000 positif, 2021 dia negatif. Okay, ni sama jugalah yang kita nampak tadi. Yang tadi kita dari sudut nombor. Sekarang ni chart ni dari sudut chart. Kalau ada biasanya yang lagi suka tengok chart lah. Okay, so sama macam mitos pertama tadi, kita combine kan, kita gabungkan FBM KLCI dengan FBM small cap. So kalau nampak yang gambar ni dari kiri, dalam kiri kita ni, so ada 2 tahun, Disember 2010 and then January 2011. Okay, so kita combinekan. Ni satu maksudnya berlanjutan lah, 2010, 2011, 11 Disember, 2012 January, macam kita tengok macam ni. Okay, so yang bahagian kanan ni untuk small cap. So sekarang ni kita akan buat macam tadi, kita combinekan, gabungkan dia punya data. Okay, so untuk Disember 80% adalah positif. Okay, so maksudnya window dressing ni wujud. Okay, so untuk bulan Januari ni 50% adalah negatif. Okay, so window dressing pada bulan Disember nampaknya adalah benar. Okay, because from data kita 24 data ni memang adalah 80. Dia lebih daripada half dah. Boleh saya cakap lebih
daripada 3 suku, more than 75% adalah positif. Okay, so maksudnya data-data ni memang, okay, kita boleh percayalah sebab dia more than 75%, so memang banyak orang akan buat macam ni. Memang banyak fund manager akan window dressing. So tidak kira betapa teruknya pasaran saham, pengurus dana akan bersedaya upaya untuk mendapatkan report card yang cantik. Okay, so tak tahulah dia ada buat kerja ke tak dari February sampai November ke, tapi confirm bulan Disember nanti dia akan rajin. Okay, sebab mau mendapatkan membentangkan dia punya report card yang baik. Okay, so pada bulan Januari pula dari pengumpulan data kita, bilangan penurunan adalah lebih besar kalau berbanding dengan kenaikan sebab ada 50% adalah negatif. Okay, so window dressing ni wujud tapi dia sebab untuk nak pushkan dia punya saham. Okay, so tadi kita dah cakap yang mitos pertama dengan mitos kedua. So yang sell in May go away. Lepas tu yang kedua adalah window dressing. So okay, sekarang ni kita akan cakap dengan mitos yang ketiga. Melalui pelaburan kita akan kaya atau miskin dengan serta-merta. Okay, so kita akan tengok. So adakah betul-betul kita melabur ni kaya dengan miskin serta-merta? So kalau anda ada kawan yang macam pelabur ke, adakah nampak dia kaya ke, miskin ke serta-merta? Saya rasa tak ada. Okay. Tapi kita boleh nampak dari segi emosi dia akan selalunya bertukar-tukar. Okay. Ada mungkin satu hari dia untung besar, dia kaya, dia bukan kaya, dia untung besar, dia happy, belanja you makan. Lepas tu ada a few days yang kalau dia apa ni rugi ke, aduh sedihnya dia. Okay, makan nasi lemak je, tak ada kuah, letak dengan kuah saja. Okay, so kita tengok melalui pelaburan, adakah kita akan jadi jutawan? Okay, so kenapa I nak tunjuk gambar ni? Okay, kalau kita tengok dia punya header, dia punya ni, Mark Zuckerberg hilang 100 bilion dalam masa sehari. Okay, kalaulah kita tengok ni, adakah dia betul-betul hilang 100 bilion dalam masa sehari? Okay, adakah dia betul-betul hilang 100 bilion ke? Adakah dalam dia punya account bank nanti, account bank, for example lah, dia ada 200 bilion. Okay, dia punya account bank buka 200 bilion. Selepas satu hari dia buka, hanya tinggal 100 bilion. Adakah dia macam ni? Okay, of course tidak. Okay, kenapa ni berita ni boleh tengok boleh tulis hilang 100 bilion? Sebab mereka kira dari market capitalization dia. Okay, apakah market capitalization? Itulah market capitalization adalah harga dalam saham. Harga saham darab dengan dia punya bilangan unit. Okay, bilangan shares, number of shares. So akan masa kita apabila kita okay, yang dalam sini pemboleh ubah yang bergerak balas, okay, adalah harga saham, okay, yang bergerak balas, okay lah, yang bergerak balas, okay. So kalau kita tengok ni, dia cakap Mark Zuckerberg, kenapa dia boleh hilang 100 bilion? Adakah orang curi ke, apa ke? Sebab dia cakap perolehan suku keempat Meta Platforms ni tidak menepati sasaran. Maksudnya dia punya fourth quarter, okay, suku keempat result dia, keputusan dia tidak menepati sasaran. So maksudnya orang kecewa dengan dia punya keputusan, so semua orang pun jual. Okay, so kembali kepada Mark Zuckerberg, adakah dia nanti dia tengok, dia buka dia punya account bank, mana hilang I punya 100 bilion? Lepas tu dia sedih, dia emo. Okay, tak ada. Okay, kenapa tak ada? Sebab dia punya account bank masih lagi sama. Hanya dia punya, kalaulah kita tengok pada saham, okay, tengok harga sajalah. Tengok harga memang dia rugi 100 bilion. Tapi adakah ni bermasuk di end hari terakhir dia? Tak ada. Kalau dia punya saham turun, akan naik balik. Okay, so sekarang ni apa yang I nak cakap ni, kita jangan fokus kepada harga saham saja. Kalau kita tengok harga saham saja, confirm kita akan panik. Okay, lagi for example lah, kalau kita beli Bursa Malaysia, sekarang ni lebih kurang RM8 kan. Kalau satu hari Bursa Malaysia jatuh kepada RM1 atau Maybank kita jatuh kepada RM1, apa kita akan buat?
confirm kita akan panik. Kita akan panik. Confirm akan panik. Sebab kita akan macam ni. Kita pun akan hilang berapa ratus bilion dalam harga saham kita. Tapi bukan dalam account bank dalam harga saham kita. So kita confirm akan panik. Tapi sometimes kadang-kadang kalau kita panik kan, kita panik lepas tu kita akan kita panik, kita akan buat perkara yang bodoh. Perkara yang bodoh lah, macam yang membuta tuli lah. Kalau saya tidak mau saya sudah rugi, saya tak mau rugi lagi banyak lagi, so saya akan cut loss. Saya akan cut loss. So tapi masa kita bila kita dah settle down, kita fikir balik, yang ni kalau Maybank jatuh kepada RM1 ni, adakah dia peluang? Adakah orang masih lagi pergi bank in dekat Maybank ke? Atau adakah Maybank, cawangan Maybank ni semua dah tutup ke? Atau dia masih lagi buka lagi banyak ke? So benda-benda ni lah yang kita kena kaji. So apa yang nak cakap sampaikan dalam sini, kita jangan tengok harga saham. Kita tengok dia punya value. So kita punya sifu ni of value investing. Anak sentuh sikit pasal value investing. Kalau kita tengok kita punya Warren Buffett ni, dia sifu kepada value investing lah. So kalau tengok dia ni, dia punya usia, dia punya umur dari 15 sampai umur 88. So kalau you tengok dia punya net wealth, dia punya kekayaan. Dulu sikit-sikit, lepas tu lama-lama jadi bukit. So maksudnya dia punya company yang dia aim, dia punya vision lah, dia punya vision. Dulu dia beli company kecil ni, dia tahu satu hari nanti lepas 10 tahun, 20 tahun dia akan naik. So inilah apa yang berlakunya. So melabur, kita jangan nak nak jadi macam skim cepat kaya ni. Melabur bukan untuk menjadi kaya dalam sekali mata, tetapi kita melabur untuk mengumpul kekayaan. So macam mana kita nak mengumpul kekayaan? Kita kena tengok kepada syarikat-syarikat yang dia punya fundamental yang kukuh, yang steady, yang stabil. Janganlah kita macam nak beli saham yang berpuluh-puluh sen ni, lepas tu nak goreng-goreng. Biasanya kan orang suka goreng sebab nak cepat untung kan. Goreng-goreng naik sikit, 1 bit, 2 bit, kita jual. Dah happy. Tapi cara-cara ni adalah sangat meletihkan. Kalaulah kita part-time saja, part-time investor, bukan full-time, tengok depan laptop, monitor ke, then saya akan cadangkan lebih baik kita jangan jangan buat trading. Dia akan sangat-sangat meletihkan. Tapi bukan cakap tak boleh 100% trading. Pun ada orang yang berjaya dalam trading. A few days, mungkin berapa minit saja dia dah untung dah. 10,000 ke 20,000 ke, ada orang macam tu. Tapi kita kena tengok adakah kita punya condition, kita punya situasi membenarkan kita untuk buat macam ni, trading. Macam 24 hours kena bukan 24 hours lah, ada 8 jam kena depan laptop, kena monitor, tak boleh ada orang kacau. Nanti anak-anak datang, bapak, mak, apakah ni? Tak boleh kacau. So kita sendiri kena tahu apakah cara-cara yang paling bersesuai untuk kita. Kalau mungkin kita pagi kita kena kerja, so kita tak ada kerja primary job lah, so tak ada masa nak tengok chart ni. So apakah cara-cara yang paling bagus untuk kita sendiri? So kalau macam untuk Warren Buffett ni, dia memang value investing lah. So kalau untuk kita sebagai just a retailer, so I boleh cadangkan kita aim kepada company yang ada bagi dividen. Bagi dividen setiap tahun ke atau setiap suku ke. Itulah company yang kita boleh aimkan. Sebab dia akan bagi dividen. So dividen ni lama-lama dia pun jadi bukit. Kalau ada company tu memang dia kecil-kecil je, bagi dividen sikit-sikit, tapi lama kelamaan kalau dia punya company dapat lagi banyak keuntungan, dia punya profit untung lagi tinggi, dia confirm akan bagi lagi banyak dividen. So inilah company-company yang kita kena carikan. Saya ingat dulu masa Maybank
pernah jatuh sampai RM1 tu. I rasa 97 kalau masa tu. Okay, kalau kita tengok historical trend lah yang data-data dulu. So, saya selalunya bagi tahu diri saya sendiri. Okay, kalau Maybank dah dalam my shortlist lah. Kalau lah Maybank drop sampai RM2-3, I akan aim. Kalau Bursa Malaysia, dia punya saham jatuh sampai RM2-3, I pun akan aim. Kenapa? Kalau kita tengok, okay, ni cakap sikit pasal Bursa Malaysia. Dalam Malaysia, kalau kita nak melabur, kita nak melabur hanya Bursa Malaysia saja di Malaysia. Unless kecuali kalau kita melabur dekat negara lain lah. Okay. Tapi dalam Bursa Malaysia ni hanya satu saja. Dalam Malaysia ni hanya Bursa Malaysia saja. Kita boleh tengok data masa COVID ni. Masa kita lockdown kan, bulan 3, 18 Mac. Kita tengok orang-orang yang buka account adalah lagi banyak berbanding dengan a few years, tahun-tahun sebelum ni. And then saya ingat pada bulan Ogos, dia punya nilai dengan participation from the retailer adalah antara yang paling tinggi. Okay, so kalau lah ada lagi kejatuhan saham ke bursa, kita boleh aim, tapi tak cakap berapa. Okay, bursa kita boleh aim, aim sebab dia monopoli the whole market. Okay, so ni consider satu, kita boleh letak dalam shortlist lah. Okay, untuk Bursa Malaysia. So yang ni, apa yang I nak cakap ni, kita aim, kita amalkan value investing. Okay, sebab kita mungkin tak ada masa. Okay, kita mungkin busy dengan benda-benda lain. Okay, so kita cari dalam, at least lah dalam kita punya portfolio adalah saham yang kita untuk mengumpul dividen. Okay, jangan in the portfolio ada 10 saham ke 5 saham ke, semua kita nak buat trading. Hari ni jual, hari ni beli, besok jual. At least sekurang-kurang lah ada 1 ke atau 2 company yang kita simpan sana untuk dapatkan dividen. Okay, dalam kita punya a journey, kita punya jalan sebagai investor, at least sekurang-kurangnya 1 atau 2. Okay, so kalau anda semua ada yang follow saya dalam Facebook, saya memang dari dulu, I rasa 5, 6, 7 tahun dulu, memang saya ada cakap ada satu saham yang I memang dah beli lama, tu Lihen furniture company lah yang buat perabot. So tu memang I dah simpan lama lah. Sekarang pun I pun simpan sana saja untuk dapatkan dia punya dividen. Okay, so saya harap semua orang pun boleh buat yang sama dalam your portfolio, at least ada 1 ke 2 untuk dividen. Okay, so dalam dunia ini kita memang tidak ada makanan percuma. So kalau ada pun kebarangkalannya kecil, macam I tadi cakap kan, kawan-kawan you yang membeli saham tu happy, oh hari ni untung besar dia belanja makan. Okay, so kita kena rajin berusaha sebab usaha kita sedikit lama-lama menjadi bukit. So bila saya cakap berusaha ni, maksudnya berusaha ni bukan berusaha semata-mata tak ada maklumat. Kita berusaha, kita rajin baca annual report sebab kita punya annual report dalam tu ada banyak surprise. Okay, kita tengok annual report ke, sebab dalam tu annual report atau kita pergi AGM adalah cara-cara untuk kita mengetahui prestasi syarikat kita. Kenapa I cakap syarikat kita? Sebab kita beli saham tu, kita adalah bos. So kalau kita tengok report ni, sebab kita tak boleh pergi kilang tengok semua operation semua, tak ada. Kita hanya boleh tahu melalui digit dalam annual report. Okay, so kalau kita tak puas hati dalam AGM, you boleh je pergi nak marah tu CEO, boleh je, tak ada problem. Dan CEO itu dia kena explain, dia kena menjelaskan kepada semua orang. Kalau kita cakap, kenapa this year, tahun ni dia punya sales turun, so you boleh tanya soalan tu kepada CEO. CEO tu dia kena merendahkan diri, dia kena explain. Okay, macam tu. Okay, sebab kalau kita beli saham tu, kita adalah bos kepada syarikat tu. Okay, lagi berusaha kita dalam jalan pelaburan, kita tidak akan rugi sebab kita akan sentiasa melengkapi diri kita dengan ilmu pelaburan. Okay, so kalau kita baca banyak,
okay, kita punya ilmu pun akan banyak. Okay, so melalui pelaburan kita akan jadi kaya atau miskin dengan serta-merta, ini adalah salah. Mitos ni adalah salah. Ni saham ni bukan skim cepat kaya. Kalau ada orang cakap, kalau ni melabur akan jadi kaya. Tak ada. It never happen. Dia tak akan. Kita kena put in effort. Kita kena berusaha. Okay. So yang keempat, melabur tu berjudi. Okay. Dulu masa I nak start melabur ni pun adalah banyak saudara mara cakap ni melabur ni tak boleh ni, macam berjudi. Okay. So sekarang ni I nak cakap melabur ni bukan berjudi. Okay, kalau kita berjudi, okay, kalau bagi yang halal lah, okay, yang halal, okay, sorry, okay, berjudi ni haram lah. So kalau bagi siapa yang pernah tengok movie ke, apa ke, okay, naik genting ke, so berjudi ni untuk saya lah, dia hanya untung dengan rugi saja. 50%, 50%, 50%. You sama ada you untung atau you rugi. Tak ada apa dah. Ni untuk keseronokan saja. So dia memang tak ada apa-apa dah. Okay. So dia yang paling I tak suka adalah dia tiada ilmu. You pergi main apa? Pergi genting ke, berjudi ke? Berjudi ya, bukan bercuti ya, berjudi. Okay. So dia langsung tak ada ilmu je. So kita hanya membazirkan masa, membazirkan duit. Kalau untung okey lah. Kalau rugi membazir duit. Okay. So kalau untuk saya ni, melabur dia adalah macam kita menanam pokok atau menanam apalah. Okay. So kita kena mencangkul tanah bawah matahari, kita kena membajar, lepas tu kita kena mencabut lalang, lepas tu sometimes kita pun ada rehat, kita pun menuai, kita harvest. Lepas tu selepas kita mengulang semua proses ni, kita akan memperbaiki kita punya cara. Okay, melabur ni pun sama. Kalau kita tengok petani-petani ke, mereka pun setiap hari akan fikir macam mana saya mau make sure I punya ni hasil adalah lagi bagus daripada tahun last year. Okay, so melabur ni adalah macam menanam. Okay, mencangkul ke, membaca ke, mencabut lalang ni semua usaha-usaha kita demi kita dapat menuai yang bagus. Okay, hasil yang bagus. Okay. So, melabur dalam ilmu adalah pulangan yang terbaik. Ini lagi bagus, the best lah kalau kita melabur dalam ilmu. Ilmu ni bukan ilmu sebarang sajalah. Kalau dalam ilmu pelaburan, okay, dia akan membagi pulangan yang terbaik. Okay. So, I nak share sikit lah kebaikan melabur. Sebab ini memang betul-betul dulu yang berlaku atas diri saya sendiri. So, kalau kita melabur, saya rasa dalam semua ni ada yang mungkin yang dah muda-muda lagi yang baru start ke melabur ke. So I just want to share, mau kongsi lah pengalaman. So melabur ni mengisi masa lapang dengan baik. Confirm. Okay. Sebab dulu kan belum kahwin lagi, tinggal dengan housemate ke, okay, malam-malam adalah pergi melepak lah mamak semua ni. Dulu sebelum MCO lah, okay. 8-9 tahun dulu. So kalau kita dah start melabur, kita akan baca annual report. So somehow saya akan mengisi masa lapang dengan baik, mengurangkan masa untuk bersembang ke, melepak dengan mamak ke, dalam mamak ke. So akan mengisi masa lapang dengan lebih baik. Okay. Lepas tu akan ada pemikiran yang lebih matang. Okay. Ni saya betul-betul ada experience lah. Kalau kita cakap dengan orang lain ke, kita menghadiri suatu function, kalau kita bercakap dengan orang ke, dengan orang dewasa ke, atau orang yang lagi pengalaman ke, kita boleh mencelah masuk ke topik untuk bercakap. So, dengan mempunyai pemikiran yang lebih matang, kita boleh lagi senang nak berkomunikasi, okay? Meluaskan pemandangan, okay? Lepas tu berkenalan dengan lagi ramai kawan yang berkualiti. Kenapa I sengaja tulis berkualiti? Sebab kita ada banyak kawan. Ada yang kawan suruh kita beli ni, beli tu, berbelanja. Okay. Ada lagi kawan yang berkualiti. Berkualiti maksudnya dia akan menolong kita. Okay, membagi advice ke yang bagus. Okay. So, kita akan mampu berfikir secara berdikari. Okay. Sebab dalam melabur ni, biasanya kita suka tengok komen orang kan, saham ni turun ke, jatuh ke, apa ke. Tapi ni semua
kadang-kadang kan orang cakap saja, tapi kita kena make sure, kena confirmkan apa yang dia cakap tu betul ke tak. So, kalau kita nak confirmkan apa yang dia cakap tu betul ke tak, kita akan berusaha untuk mencari fakta-fakta. So, ni semua I cakap usaha. Usaha kita untuk mencari, mengkonfirmkan data-data tu, kita akan mampu berfikir dengan bertiga hari. Mungkin kita tengok banyak komen ni cakap apa ni, turun-turun ke. Tapi lepas kita cari data ni, macam tak ada pun apa mereka cakap ni memang tak betul lah. So, kalau kita berfikir secara bertiga hari, mungkin orang semua jual, kita beli, kita kutip. Kan? Okay, so last one kita akan membina pendapatan yang pasif. So membina pendapatan yang pasif ni, kita tahu kita ada kerja kan. So yang pendapatan pasif ni adalah melalui dividen. So yang I cakap tadi, dalam portfolio kita sekurang-kurangnya ada satu atau dua saham yang kita melabur untuk dapatkan dividen. Okay, tak kira lah dia punya harga saham tu naik turun ke, tapi kita kena tahu dia punya dividen adalah menarik, atraktif untuk kita. Mungkin 1 tahun akan bagi dividen. Mungkin kalau untuk saya kan, saya biasanya akan compare berbanding dengan fixed deposit. Sekarang ni kita punya fixed deposit lebih kurang 2 to 3% kan. So I punya aim, macam I beli Lihen kan, dah lebih kurang 8-9 tahun, I punya dividend yield is around 5 to 6%, 5% to 6%. So dia lagi higher lah berbanding dengan FD. Kenapa 6%? Sebab yang paling tinggi I have got is around 12% per year. Sebab sekarang ni COVID kan, so dia punya saham pun dah jatuh. Okay, lepas tu dia punya dividen pun kurang sikit. Okay, tapi saya tahu in the long term company tersebut still akan perform. Okay, so inilah kebaikan melabur dari from what I see lah, dari segi saya. Okay, so next, so kita nak cakap melabur dengan berjudi ni adalah dua benda yang berlainan. Okay. Sekarang ni mitos yang kelima, saya tidak cut loss. Selagi saya tidak cut loss, saya tidak rugi. Okay. So macam ni lah. I rasa banyak orang macam ni. Okay, dia beli saham tu RM10, lepas tu saham tu jatuh sampai RM1. Oh, tak apa, saya tak nak cut loss. Saya tak nak cut loss, saya tidak akan rugi. Okay. Ini adalah amalan yang tidak baik. Okay, saya akan ceritakan kenapa. Okay. So, okay, nak bagi pengenalan sikit lah. Okay. So, kalau kita tidak cut loss, kita diibaratkan menanam pokok yang tidak berbuah. Okay, you menanam pokok durian. Ingatkan 10 tahun, 20 tahun ada durian. Sedap durian. Tapi, mana tahu tu bukan durian. Kita bukan saja membazir duit, kita pun membuang masa. Tidak berusaha untuk memperbaiki perangai, degil dan lain-lain. Ini adalah yang paling tak bagus lah. Okay. Orang cakap, ni dah rugilah, cut loss lah. Okay, durian tu tak ada, tebang saja. Janganlah ni. Jangan, tak mau, degil. Jangan macam tu. Okay. So, saya akan cakap kenapa. So, ni satu carta ni. Y-axis dia harga, X-axis dia masa. Okay. Untuk satu saham dari RM1 naik to RM10, kita perlukan 900%, 900%. Okay, dari sudut matematik 10 tolak 1 bagi dengan 1. Okay, naik 900%. Tapi nombor yang sama dari RM10 turun jadi RM1. Berapakah? 90%. 90% saja. Walaupun nombor yang sama. 1 pergi 10 nak 900%. 10 sampai 1 90%. Saya bagi contoh macam ni lah. Okay, nanti ada contoh saya bagikan. So, dari RM1 ke RM10 memerlukan 900%. 900%. Tapi hanya memerlukan 90% untuk kembali ke asal. Okay. Dia contohnya macam ni. Okay. Okay, ni kereta ni, dia nak naik tu bukit. Bukit ni sama je. Sebab dia punya cerung sangat ni kan, slippery kan, semua ni kan. So, kita kena pump minyak RM900.
Okay, sebab dia punya cerun sangat ni kan. So kena naik turun naik kena pump RM900. Tapi nak turun ke tu bukit ni ke nak you kena pump satu kali je RM90 dah boleh sampailah yang destinasi ni. Okay. So apa yang nak cakap ni? So nak naik bukit tu susah, nak turun senang. Okay. So cut loss kenapa penting? Okay. Kita tengok carta ni ya, kita tengok table ni. Dari RM5 pergi RM10, 5 to 10%, 100%. Okay. Tapi dari RM10 nak ke RM5 is 50%, loss 50%. Walaupun nombor sama, 5 sampai RM10, 100%. Okay. Kita twistkan, terbalikkan. RM10 sampai 5 is only 50%. Okay. RM2 pergi RM3, 50%. Tapi RM3 pergi RM2, 33%. Okay. So, kalau you tengok dari segi kiri ni, dari table kiri ni, kita perlukan lagi banyak effort. Okay. Kita kena pump lagi banyak petrol untuk naik. Tapi turun ni, pump satu kali je. Okay. So, kalau kita tidak ambil tindakan, kita tidak dapat menyelamatkan duit yang kita rugi tu. So, nombor yang sama tapi arah yang berlainan. Dunia yang berlainan. Nampak tak? Okay. Nombor yang sama. 5 ke 10 nak 100%. 10 ke RM5 hanya 50%. Okay. Ni just dari segi matematik ya. Dari segi matematik. Okay. Okay. So, kesimpulannya, kalau kita rugi 10%, berapa peratus yang kita perlukan untuk menebus, untuk repay back that 10%? Okay. Kita perlukan 11%. Okay, ni dari sudut matematik. Ni akan bagi tahu kita kenapa some traders, dia akan set dia punya cut loss point. Kalau dia dah cut loss 10%, dia akan cut loss. Sebab dia tahu kalau dia nak menebus balik that 10%, dia just need to untung 11%. Okay. Kalau you rugi 20%, you need 25%. Rugi 20%, you perlukan 25% untuk menebus balik. Kalau rugi 30%, kita perlukan 43%. Macam still kita boleh kan, kalau satu saham ni naik 43% ke untuk 1 bulan ke 2 bulan, macam still okay kan. Kalaulah kita semakin jauh, kita rugi 40%, kita tak nak cut loss, kita perlukan 67% untuk menebus. 50%, kita perlukan 100%. Okay, I terus lompatlah. Okay, kalaulah kita punya saham rugi 95%, kita perlukan 1900% untuk menebus balik. So, kalau kita tengok, kalau kita rugi lagi banyak, lagi susah kita nak recover, lagi susah kita nak menebus. So that's why kita punya adalah my own experiences, my kerugian 20% akan sama ada akan cut loss atau akan average down. Okay, my own ni cara I sendirilah. Tapi dari carta ni, dari table ni, kita bagi tahu kita sendiri, kalaulah kita tidak menyelamatkan ni, okay, kalau kita tak cut loss, kita perlukan lagi banyak peratus untuk menebus. Okay. So, kita memerlukan kadar keuntungan yang lebih besar untuk menebus kadar kerugian. Okay. So, inilah kenapa cut loss tu important. Kenapa cut loss tu penting untuk kita. Okay. So, okay. Tadi kita dah cakap 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, sekarang ni the last one. Ada masa lagi, ada lagi 20 minit. Okay, so kita akan cakap kejatuhan saham setiap 10 tahun ni. Adakah dia betul? Macam 1997, 2008, lepas tu 2020. Okay, adakah dia wujud atau dia mitos? Okay, so kejatuhan saham setiap 10 tahun. Okay, so kejatuhan saham ni, first, kita nak bentukkan apa definisi itu. So setiap orang mempunyai definisi kejatuhan saham yang berbeza. Ada orang tengok dari segi technical analysis, cakap whereby the certain dia punya index, kalau dia punya simple moving average 200 crossover
simple moving average 50. Ada banyak-banyak definisi. Tapi untuk definisi saya, okey, saya bermula dengan sebab. Apakah sebab yang berlaku? Macam untuk 97 ni dan 08 ni, dia ada sebab dia tertentu. Okey, macam Lehman Brothers ni, dia ada sebab tertentu. Okey, kita jangan cakap lama lah. Kita cakap yang paling yang reason one, yang COVID-19 tu. Sebab ada outbreak, ada COVID-19 tu. So kita bermula dengan sebab. Okey, kalau ada sebab tu, kita perlahan-lahan menular dan merebak. Maksud dia sebab tu, dia bukan stay dekat sana je. Dia akan merebak. Okey, dia akan efek negara-negara lain. Dia akan efek dia punya semua benda lah. Perlahan-lahan dia menular dan merebak. Lepas tu, dia akan mempengaruhi indeks negara. Macam kita punya FBM-KLCI sudah dipengaruhi. Kalau 97 tu, tahun 1997 tu memang teruk lah. 2008 pun teruk juga. So dia mempengaruhi indeks negara. Okey, bukan saja indeks negara kita, tapi indeks negara lain. US ke, okey, Singapura ke, Hong Kong ke, semua dia dipengaruhi. Lepas tu dia akan mengganggu keluaran dalam negara kasar. Yang ni kita cakap GDP lah. Dia akan mengganggu kita punya GDP. Lepas tu dia akan, yang ni paling efek kita lah, mengurangkan peluang pekerjaan. Kalau lah dalam kita tepi-tepi ni, saudara mara ni kalau tak ada kerja ke, so efek tu dia ada satu sebab, dia menular merebak, dia mempengaruhi indeks, dia mempengaruhi semua orang, mempengaruhi dari segi luar, lepas tu lah sampai ke orang-orang yang di sekeliling kita, mengurangkan peluang pekerjaan. Inilah definisi kejatuhan saham saya. Okey, ada sebab, merebak, mempengaruhi indeks, mengganggu GDP, and then lepas tu mengganggu peluang pekerjaan. Banyak orang yang hilang kerja. Okay, inilah definisi kejatuhan saham saya. Okay, so I pun ada ni collect a few data lah, a few data ni. Ni dari 1997, ni indeks FBM KLCI sampailah 2021. Okay, buka tutup ada beza. Lepas tu ada GDP in the percentage. So yang siapa-siapa yang hadir webinar malam ni, memang information ni memang adalah sangat important, sangat penting, sangat berharga. So kalau kita tengok ni, ada more than 20 years lah kita punya data ni. So kita hanya tengok perbezaan ni. Okay, kalau kita tengok, actually kan, indeks kita, dia somehow dia akan melambangkan ekonomi, dia macam drive ahead lah, dia macam lagi depan daripada kita punya GDP. Kalau kita tengok example macam ni, contoh 1997 kita punya indeks jatuh 52%, jatuh 52%, tapi GDP kita hanya reflect apa yang berlaku pada tahun seterusnya, 1998, negatif 7.2. Okay, so kalau kita ingatlah dulu masa saya kecil ni, with my parents semua ni, memang kita, efek kita pada tahun 1998, bukan 1997. Okay, dari segi ekonomi, indeks ni adalah macam way forward lah. Indeks ni akan bagi tahu kita what is happening. So, tapi yang benda-benda tu yang akan reflect will be in the next year, dalam tahun seterusnya. Okay, so GDP kita 1998 ni adalah negatif 7.2. Kalau tengok semua ni paling teruk lah, negatif 7.2. Okay, so sekarang ni kita just aim lah a few yang kalau yang lebih daripada 20. Okay, so kita tengok lagi satu contoh, 2008. Okay, kita punya indeks pun jatuh, 1004 jatuh sampai 800 lebih. Okay, 800 lebih. Okay, so kita jatuh 39%. Kalau kita tengok GDP kita, negatif 1.7. Okay, so sekarang ni tengok negatif, kita tengok yang positif pula. So sebab kita cakap kan tadi ada turun ada naik, saham kita memang ada turun ada naik punya. Okay, turun 50%, 52% ni, okay, bila dia nak recover? Okay, dari segi indeks dia cakap kita recover in 1999. Okay, saham kita dah naik 41%. And then
Kalau kita tengok kita punya GDP ni, pada tahun 2000 kita naik yang paling tinggi 8.9. Ada jatuh yang teruk pun ada naik yang bagus. Okay. 2000 kita naik 8.9%. So kalau lah 2003 ni kita punya indeks naik 23%, okay, kita pun naik 6.9 GDP. Pun kiranya yang antara yang tinggi-tinggi lah. Okay, 22%, 6.3, okay, 32%, 4.6, okay, 45%, 7.3. Sekarang ada jatuh, ada naik. So macam 2008, 2009 ni, dia jatuh 39%. Next year, 2009 dia dah naik 45%. And then kita punya ekonomi pun dah lagi bagus lah. I mean dah recover lah 7.3 for the GDP. Okay, so apa yang I nak bawakan message dalam semua cak ni pula sedap lah cak ni. Okay, apa yang I nak cakap dari segi table ni? Okay, apa yang I nak cakap ni, kejatuhan saham pasaran ni, saham bukan terpulang kepada kita. Ada dulu masa I bagi webinar ke, I bagi course ke, talk ke, ada orang cakap, bolehkah you forecastkan bilakah kita punya ni kejatuhan saham teruk lagi? So saya tak ada crystal ball, saya tak ada ni bola ajaib ni, I pun tak tahu. I rasa kalau you tanya Warren Buffett pun dia pun tak boleh cakap bila ni market crash ke, tak ada orang tahu. Memang tak ada orang tahu. Tapi yang paling penting adalah tindakan kita semasa dan selepas kejatuhan saham. Kita langsung tak ada orang boleh tahu. Tak ada orang. Okay. Tapi yang paling penting yang kita boleh manage, yang kita boleh control adalah tindakan semasa dan selepas kejatuhan saham. Semasa kejatuhan saham ni, macam COVID tu, semasa dia jatuh, saham kita terus jatuh ke, kita apa yang kita boleh buat? Kita boleh cari, kita boleh beli, lepas tu kita boleh simpan. Okay? Ni yang kita boleh buat masa saham kita jatuh teruk. Okay? Lepas tu, kalau saham dah recover balik, kita boleh menuai. Menuai maksudnya menuai padi lah, mendapatkan hasil gain profit ke, okay? Atau kita boleh terus simpan. Macam yang I cakap lah, portfolio at least ada sekurang-kurangnya kena ada 1 atau 2 yang ni lah, yang untuk dividen. Okay. So, sekali lagi, jatuhan saham bukan terpulang kepada kita. Bukan yang dalam kita punya tangan yang kita boleh control. Okay. Yang penting adalah tindakan semasa dan selepas kita ni. Okay. Selepas kejatuhan saham. Okay, so I nak cakap ni sikap seorang pelabur. Ni yang I amalkan, and then saya harap yang lain pun boleh amalkan macam ni. So, yang ni Y-axis ni kita tengok harga. Okay, S-axis ni kita tengok masa. Okay, so, okay, yang ni, for example, okay, ni sekarang ni kita dalam, okay, ni dulu-dulu punya. So, macam mana kita boleh tahu dari dulu company tu okay ke tak? Kita hanya boleh tahu melalui analisa fundamental, which kita cakap fundamental analysis. Kita hanya boleh tahu kestabilan syarikat tu melalui fundamental analysis. Ni yang kita kena baca annual report. Kalau kita tak baca annual report, macam mana kita tahu dia punya prestasi, dia punya keputusan dulu dia bagus ke tak? We can only know through the financial report. Kita hanya boleh tahu melalui dia punya laporan kewangan. Okay. So, untuk saya, fundamental penting. Sebab I nak tengok kestabilan company dulu. Okay. Kalau saya bagi contoh lah. Ada company dia ni, dia memang 10 tahun yang lepas ni, dia memang untung duit. Company A, 10 tahun dia memang untung duit. Berbanding dengan company B, untuk 10 tahun lepas ke, dia hanya untung 3 tahun saja. Yang 7 tahun tu dia rugi duit. Okay, kalau kita tak tengok result semua ni, tak tengok laporan kewangan dia, the first impression kita nampak nak company A ke nak company B? Confirm semua orang nak company A. Sebab dia tunjukkan kestabilan dia untung duit, kemampuan dia untuk membuat untung duit dalam 10 tahun lepas ni. Tak kira market down ke, market up ke, dia tunjukkan yang dia mampu
boleh menjanakan keuntungan. So confirm kita nak company A. Kenapa nak company B? Kan? So ni kita boleh confirmkan melalui analisis fundamental analysis ni. Okay. So untuk sekarang ni kita pun penting technical analysis. Kenapa technical analysis ni penting? Sebab dia akan tolong kita dari segi tengok chart, I akan tahu bila nak beli, bila nak jual. Okay, kalau untuk orang yang fundamental analysis ni value investing ke, dia tak tengok chart sangat. Okay, dia hanya tahu, okay, ni harga murah, dia beli. Tapi dia beli bukan beli in one go. Dia punya, let's say lah, dia ada 10,000 ke, dia akan divide, dia akan asingkan dia punya bullet. Mungkin 2,000. Kalau dia beli 2,000 dulu, dia drop, jatuh 20%, dia akan average down 2,000 lagi, jatuh lagi, dia average down lagi. So ni depends macam mana kita punya perangai. Tapi untuk saya akan mengamalkan analisis teknikal untuk beli dan jual juga. Okay, untuk beli dan jual. Saya rasa kalau anda semua nak ikut I punya Facebook, memang biasanya akan ada share pasal chart semualah. Chart dengan fundamental analysis also lah. Okay, tapi untuk masa depan. Okay, masa depan ni kita cakap pasal forecast. Okay, forecast ni kita dalam market ni kita ada target, boleh ada cara-cara macam mana nak kira target harga ke, nak apa ni, trend terkini ke dan lain-lain. So kalau cakap pasal trend ni, memang I suka sangat cakap pasal ni. Masa kita ada apa ni, GST 2014, 2015 ke? 2015 satu hari bulan April. Tahu tak kalau anda semua ni perasan, masa kita government kita, kerajaan nak roll out GST ni, kita tengok government punya website, dia ada countdown berapa hari, berapa jam, berapa minit, berapa saat untuk GST. I rasa ni yang I nampak government punya website, ni yang the first one I nampak ada countdown. Memang interesting gila. So kita tahu untuk ni GST confirm akan jalan. Tak payah nak buat banner pergi jalan ke apa ni, nak ni ke, tak payahlah. Because kita sudah tahu confirm 1 hari bulan 4 GST confirm jalan. Okay, so that is the trend. Trend masa tu 2014 is the trend. Sebab untuk company ni, okay, nak GST, so semua company ni dia kena mendaftar some certain courses untuk dia punya software. Okay, software company dia kena ada macam mana nak kira GST software. Okay, so pada masa tu software company di Malaysia yang provide, yang membekalkan technical dan apa ni, software untuk GST tak banyak. Saya untuk yang listed lah, yang ada yang dalam pasaran saham ni tak banyak. So kita hanya boleh just aim those company je. Kalau ingat IFCA, okay, IFCA, lepas tu ada YGL ke, banyak company dulu tu dia memang rugi, those company dia rugi. Tapi dengan trend masa tu, semua company, semua syarikat kena ada that software. Okay, lepas tu company yang membekalkan that software tak banyak. So sebab kita ada banyak more than 20,000 lebih daripada berpuluh-puluh ribu syarikat di Malaysia. Semua kena ada GST. So company-company tu untung lah. Macam IFCA dulu 10 sen ke naik sampai RM2 ke. So that is the trend yang kita nampak. Okay. So itulah kalau kita banyak belajar, banyak baca newspaper, kita semua ni akan dalam tips kita, dalam jari kita. Okay. So yang dulu, so okay, kita kena tahu pasaran ni dikawal dengan emosi, ketamakan dengan ketakutan. Okay. Yang tamak dengan takut. Okay. So yang ni, yang dulu kita kena ada penyelidikan, maksudnya research. Kita research untuk fundamentals, lepas tu kita kena foresight, maksudnya pandangan lah. Pandangan, lepas tu kita kena percaya, kita kena ada faith. Kepercayaan kita kepada sesuatu syarikat datang daripada kita penyelidikan. Bukannya kita dah research cakap bagus, company ni 10 tahun, company ni bagus, semua ni okay. Tapi kita kena follow up. Mungkin company tu dulu dia untung duit,
Lepas tu dia tukar dia punya ni. Macam sekarang ni kan, banyak bisnes dulu dia buat macam sekarang yang last year COVID kan. So company tu memang tak untung atau dia memang untung. Lepas tu dia nak macam company masing lah. Dia buat property. Lepas tu dia nak buat pula, nak buat glove ke semua ni. So sometimes kadang-kala kita punya company tu dia punya business akan bertukar, business model dia akan bertukar. So kita bukan beli letak sana tak tengok. Okay, kita kena follow up juga. Okay, kalau alasan yang kita beli, sebab yang kita beli dah tak sama, so kita kena fikir balik. Sama ada kita nak jual ke atau kita nak take profit. Okay. So dengan adanya logik pelaburan atau saya cakap investment sense lah. Investment sense ni macam Spiderman ada spider sense. Okay, kalau ada logik pelaburan, kita apply aplikasi teknik yang sesuai, kita buat compounding. Okay, kita hanya menggunakan duit lapan. Kenapa menggunakan duit lapan tu penting? Kita hanya pakai extra duit. Okay, duit yang extra saja, bukan yang ni. Okay, tahun depan kita nak kahwin. Okay, nak kahwin ni kita pakailah duit yang kita nak kahwin ni untuk melabur. Tak boleh. Okay, nanti saham naik turun sikit, dah tak boleh tahan dah. Okay, so kita hanya menggunakan duit lapan. Lepas tu kita belajar dan berlatih sekarang juga. Jangan tunggu lagi. Okay, kita kena mengulang kaji sampai mencapai teknik yang bersesuaian dengan diri sendiri. Semua orang punya teknik adalah lain-lain. Kita boleh share apakah teknik yang bersesuaian dengan saya, tapi tak semestinya bersesuaian dengan kamu. So kita kena sentiasa mengulang kaji sampailah kita mencari teknik yang bagus. Saya selalu ada satu percakapan. Kalau you pakai teknik tu untuk 10 saham, okay, 10 saham, tapi ada 7 saham yang profit, yang ada untung. Okay, saya akan cakap stick to that method. Pakai that method saja. Sebab out of 10, the more than 70%. Lebih daripada 70%. So, pakai je teknik tu. Okay. So, okay. Inilah, ada banyak lagi mitos dalam dunia saham ni. Sebab kita punya masa pun tak mengizinkan. So, ada go through cakap pasal 6. Tetapi kita kena tetap pendirian. Tak kira apa yang berlaku, kita kena tetap pendirian dan percaya kepada data yang diperolehi. Okay, so this is the last slide. So I akan cakap kita bertanggungjawab untuk keputusan sendiri. Okay, kita nak beli saham ni, kita kena bertanggungjawab untuk keputusan sendiri. Dan lepas tu keputusan kena ditanggungjawabkan sendiri. Okay, bukannya macam hari ni siapa-siapa sifu suruh I beli ni, okay, I beli saja. Okay, next day kalau saham tu turun, inilah salah sifu tu, dia suruh kita beli. Tak ada macam ni. Kita sendiri saja. Kita kena bertanggungjawab untuk keputusan sendiri. Lepas tu keputusan kena ditanggungjawabkan sendiri. Bukannya kita nak buat blaming culture, nak tuduh orang salah ni betul. Okay. So inilah isi kandungan yang kita dah go through. Yang apa-apa yang berlaku, kita kena tengok tindakan kita pada masa tu. Okay, so saya rasa inilah yang Syaz, this is my last slide. Okay, terima kasih Encik Johnny Tiong di atas perkongsian dan juga mengulaskan semua mitos-mitos dalam pelaburan. So kita akan masuk ke dalam Q&A, sesi Q&A. Kepada sesiapa yang mempunyai soalan, anda boleh type soalan anda di Q&A box. Oh, nampak.